Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan rahmatnya dapat bersama-sama pada malam ni kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan kefardan solat fardu maghrib secara berjemaah dan seterusnya hadir ke dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan petunjuk kepada kita dan mengampunkan dosa kita, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah pada malam ni, berapa bulan ni? Ini berapa bulan? 5 April. Lama lah saya tak main sini noh. Lama lah, saya rasa lama. Ini pun kalau ikut bukan malam saya kuliah, kalau ikut malam ni kan. Tapi tak apalah, alhamdulillah ada ruang, ada kesempatan, jadi dapat main surau tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak yang atok tu noh. Terima kasih. Jadi Ramadan ni pun, tazkirah Ramadan pun tak boleh Kuala Lumpur kan? Tak boleh kan? Jawi tak bagi tak bagi kan? Selangor dia bagi, Jais bagi, Jawi tak apalah kan? Tak apa, tuan-tuan buat 20, tak ada masalah kan? Buat 20 sini, buat 20, alhamdulillah 20. Tahun lepas buat kat rumah, tahun ni buat surau, pahala lebih sikit kan? Tak apa, jangan gaduh-gaduh. Itu insya-Allah. Jadi seperti biasa pada malam ni kita menyambung pengajian bulanan kita yang berpandukan kitab Al-Kabair, yakni masih membincangkan berkenaan dengan dosa-dosa besar. Terdapat 76 dosa-dosa besar. Jadi pada bulan sebelum ini saya dah bahas dosa besar yang ke-27. Dosa besar yang ke-27 muka surat 129. Jadi pada malam ni kita masuk dosa besar yang ke-28. Dosa besar yang ke-28 daripada 76 dosa-dosa besar, yakni perempuan yang menyerupai lelaki dan sebaliknya. Maksudnya apa tu? Perempuan yang menyerupai lelaki ataupun lelaki menyerupai perempuan. Dua tu ya. Unsa dia tak masuk. Unsa tak unsa tu apa? Dia dua jantina tu kan. Itu lain. Yang kata dosa besar ni sama ada perempuan fizikalnya lahir itu bentuk perempuan, tapi dia jadi orang kata apa? Gila babi nak bertukar jadi jantan. Jadi jantan betul lah. Yang jantan pula tak ada kerja nak pergi jadi perempuan. Ni kata gila babi ni, babi pun geleng kepala teruk pada aku, dia kata. Dia tak tuan. Kalau kita fikirlah, kita duk laki elok nak jadi perempuan, siapa orang? Siapa dia perempuan? Cantik ustaz. Allah, laki pun banyak handsome bah. Betul tak ustaz? Pelik manusia ni, Allah bagi dah elok dah. Nak lebih pada apa yang Allah bagi. Betul tak tuan? Dia orang kata apa ni? Kehendak dan nafsu itu menyebabkan seseorang itu kadang-kadang dia buat perkara-perkara yang mana mendatangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang perempuan menyerupai lelaki dan sebaliknya ataupun lelaki menyerupai perempuan, kita tahu ia bersabit dengan LGBT. LGBT. Apa itu L? L itu lesbian. Apa itu G? Gay. Apa itu B? Bisexual. Apa itu T? Transgender. Itu yang sebut LGBT tu. Kalau kita tengok tuan-tuan, dia termasuk ni dalam tajuk ni lah. Kalau kita tengok lesbian, satu-satu saya baca. Lesbian ni masuk apa? Merujuk kepada perempuan yang mempunyai tarikan seksual terhadap kaum sejenis, iaitu perempuan. Ni perempuan dengan perempuan, tu nama dia lesbian. L tu. Yang kata gay merujuk kepada lelaki yang mempunyai tarikan. Dia tertarik dengan seksual terhadap kaum sejenis, iaitu homoseksual, sejenis, sama jenis. Ini tu. Bisexual, kecenderungan untuk melakukan hubungan seks dengan kedua-dua jantina, iaitu lelaki dan wanita. Yang transgender pula, lelaki yang tingkah lakunya seperti
wanita. Lelaki ni kata transgender ni apa? Lelaki yang tingkah lakunya seperti wanita dan wanita yang tingkah lakunya seperti lelaki. Maksudnya apa tu? Transgender. Sebab tu tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita faham bahawasanya bila sebut tentang perempuan menyerupai lelaki ni, dia panggil apa? Kalau tomboy tu, tomboy ni apa? Perempuan dia lelaki. Tu tomboy lah tu. Betul tak? Dikerah-kerah. Pakai baju lelaki, kan? Seluar pendek, keluar ni dan sebagainya. Dan pakaian tu macam lelaki. Tu nama dia tomboy. Ini yang kita bincang ni. Yang perempuan menyerupai lelaki ni. Benda ni tuan-tuan, Allah larang dah. Kalau kita tengok tuan-tuan, dalam fatwa yang dikeluarkan oleh mufti wilayah persekutuan, dia dah bagi tahu dah, yang kata perempuan menyerupai lelaki ni dan sebaliknya, ataupun tasyabuh. Tasyabuh ni apa? Dalam bahasa Melayu, anak perempuan bersifat kelakian, misalnya suka memakai pakaian lelaki dan sebagainya, dipanggil sebagai tomboy. Itu tuan-tuan. Dan perkataan maknyah, maknyah benar tak? Maknyah tu pula selalu dirujuk kepada lelaki. Ni maknyah. Manakala dalam bahasa Arab perkataan tasyabuh secara lakwiyahnya bermaksud menyerupai sesuatu. Ni tuan. Dalam kaedah fiqh dia merujuk gini, yang kata perempuan menyerupai lelaki ni macam mana? Contohnya dari segi pakaian. Pakaian orang lelaki ni macam mana? Ni baju ni, baju apa ni? Baju Melayu. Tiba-tiba perempuan pakai baju Melayu, tak patut. Betul tak? Orang lelaki, ya, tiba-tiba pakai baju kurung, patut ke tak patut? Tak patut. Trend Ustaz, trend. Tak patut tu, tak patut. Sebab itu pakaian orang perempuan. Tiba-tiba kita ni lelaki pakai tudung, tak patut. Patut dah dong? Tak patut. Sebab tudung tu untuk orang perempuan. Orang lelaki pakai kepiah, tiba-tiba orang perempuan pakai kepiah, itu pun tak patut juga. Sebab itu pakaian orang lelaki. Maknanya kita kena fahamlah bahawasanya pakaian itu juga kadang-kadang boleh terjerumus kepada perkara-perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rujuk dalam Quran, dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cukup jelas, Nabi sebut hadis riwayat Bukhari. Nabi kata la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut Rasulullah SAW melaknat golongan lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki. Minan nisa'in, menyerupai lelaki. Makna kedua-duanya Nabi melaknat. Sama lelaki jadi perempuan Nabi laknat, ataupun perempuan jadi lelaki pun laknat. Tambah-tambah pula pi tukar jantina lagi karut. Pakai baju, bukan saya suruh lah. Pakai baju tu kira okey sikit lah. Bukan saya suruh, tapi nak abang ni yang pi tukar jantina Tuan-tuan kenal siapa tu? Kenal? Ui, kenal ke tak? Saya baru ni, saya di Penang, di KL dengan Selangor ni baru 2-3 hari ni kuliah. Sebab dia PKP kan, tak boleh kuliah kan. Jadi saya banyak kuliah di Penang, saya banyak kuliah di Perak, saya banyak kuliah di Kedah, dan saya banyak kuliah di Kelantan. Saya bawa balik dari Kelantan ni, saya kuliah di Kubang Krian. Habis kuliah perdana tu, datang seorang AJK masjid lah. Dia tanya saya, Ustaz duduk mana? Saya duduk Ulu Kelang. Selangor. Ya Selangor. Ustaz kenal Sajat? Oh, tanya dah. Ajak orang tu, aku makan benda dah, nasi kabu dengan nasi kabu dengan nasi kabu dengan ayam percik. Kita duduk lapak depa duduk gelak kuat tadi. Kita kuliah sejam, depa duduk gelak, depa dah kenyang, kita pun nak makan. Berhenti. Dia tanya tu, Ustaz duduk Selangor, Ustaz kenal tak Sajat? Saya kata Sajat mana? Dia kata alah Ustaz buat tak kenal. Oh, haram orang tua tu. Kita tak mengumpat, dia suruh kita mengumpat. Duduk masjid. Kalau kita duduk masjid ni mengumpat lah tuan-tuan. Rumah Allah, cakap mana baik lah. Bukan saya nak bela dia lah, tapi kita nak abang mana tu. Saya kata tak tahu lah, biar Jais buat lah. Jawatan Kebangsaan Selangor dia urus lah. Tu dengar kata dia lari lah. Nak tangkap tak dapat-dapat. Tu saya tak tahu. Tangkap dapat ke tak dapat tak tahu. Yang tahu dia memang salah lah. Kalau kita tahu dia memang salah, kita tengok suatu toli ni memang salah berpakaian perempuan sedangkan dia lelaki, memang tak boleh. Bukan saya nak kata kat dia, tapi ini realiti.
Sebab sabit dah tu. Sabit dah, betul tak tuan-tuan? Dah keluar orang tangkap, betul tak? Tuan-tuan ni hangguk pun dah sokong dia kan? Dah keluar orang tangkap, betul kan? Ni bukan saya cakap benda dak, ni benda yang benar. Sang diburu, tak dapat-dapat. Ketua polis pun cakap, rayu pada dia suruh keluar. Mana duduk pun tak tahu. Dalam pulau kot. Tak jumpa-jumpa kan? Tapi nak kata tuan-tuan, dia ni dah melampau kan? Dasarnya dah melampau. Sampai berpakaian perempuan di kala ramai, satu. Salah dah tu. Yang kedua, menukar keseluruhan anggota badan dia ni yang patut lelaki. Sebab nama dia Muhammad Sajjad bin Kamaruddin. Betul saya bang nama dia? Ustaz tahu mana? Allah takkan tak tahu menatang ni dah ni. Tuan-tuan pakai apa? Pakai toki? Tak pernah tengok ni. Matang ni dah. Takkan tak tahu kan? Kita tengok gitu-gitulah masa zaman dia famous dulu. Maknanya dia memang lelaki. Tiba-tiba dia bertukar di perempuan. Maka ini tidak dibenarkan. Tambah-tambah pula tukar jantina. Tak boleh. Kan? Dengar kenyataannya begitulah. Tukar jantina habis dia tukar lah. Dia pada hak lelaki tu dia buang habis lah. Mana dia tukar jadi perempuan. Tak tahulah. Jangan tanya saya lah. Macam mana Ustaz? Tak tahu. Saya tak pernah tengok. Tanya Ustaz ditukar macam mana potong. Tak tahu. Saya tak tahu. Duk tanya kita dia potong macam mana dia nak kencing macam mana Ustaz. Tak tahu. Saya tak tahu. Tak pernah tengok. Duk tanya pula benda tu. Dia dah buat lah. Maksudnya apa? Mana dia dah melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tuan-tuan, Allah dah tetap dah. Khodah ni Allah dah tetap dah. Tiba-tiba kamu melawan takdir itu. Allah letak kita di lelaki kan. Kenapa kita di perempuan? Kenapa? Kenapa kan? Apa kelebihan di perempuan? Apa kelebihan di lelaki? Sama ya, cuma perempuan ni boleh beranak, lelaki tak boleh. Tuan-tuan nak beranak? Orang lelaki nak beranak? Nak try? Nak try tak? Tak mau? Tak mau betul jadi lelaki, betul jadi perempuan. Orang perempuan dah Allah cipta elok dah di perempuan sebab dia boleh dalam bertanggungjawab. Kita orang lelaki belum tentu. Tengok, sebab tu anak-anak ni rapat dia dengan siapa? Anak-anak kita ni rapat dengan siapa? Oh, tak berani hangguk rumah. Dengan siapa? Dengan mak. Sebab kita cengih. Ayah ni cengih tak cengih. Orang Penang ni cengih. Orang kaya panggil apa? Garang. Sak-sak jegir. Kawan tu pun nak takut. Mak ni tuan-tuan hebat. Sebab tu tuan-tuan, Allah jadi elok dah lelaki dan perempuan. Elok dah lelaki ni untuk membela kaum perempuan. Perempuan ni yang mana mendukung. Sebab dia di tulang rusuk, dia mendukung. Sebab tu kita tuan-tuan, jangan merubah. Bila kita merubah tuan-tuan, maka datanglah laknat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Bila datang laknat daripada Nabi, automatik Allah lah laknat. Agak semayang ni macam mana orang macam ni? Tuan-tuan pernah tengok dah maknya kan? Maknya ni dia tak tukar, tapi dia buat macam-macam laki macam perempuan lah. Pakai skirt warna merah. Merah menyala macam yang sirap tu. Sirap pun kalah. Dia lalu tuan-tuan memang out lah. Kita tengok dia tuan-tuan, kita tak kata dia lelaki tu. Jalan macam perempuan, betih ni tuan-tuan. Allah, shiny tu. Tahu tak shiny? Tahu tak shiny? Kira bulu tak ada. Orang lelaki ni bulu kaki banyak. Tak ada bulu kaki. Ni saya cerita ni bukan saya reka-reka. Kalau saya duduk Penang dulu ada dipanggil apa? Pantai apa atau situ memang banyak-banyak hal ni tak ada lah dulu lah. Situ tuan-tuan ada apa? Ada tong yam sedap lah. Ada tong yam sedap. Kita duduk pergi makan selalu lah. Situ banyak-banyak. Tapi kita tak tahu. Sebab kita jarang pergi pulau. Sebab saya duduk seberang pulau. Bukan duduk dalam pulau. Bila pergi makan tu, nampaklah popok ni duduk jalan. Tak tengok rugi. Tengok juga lah. Kalau tuan-tuan tengok. Pejam mata. Tengok ke tak? Lah boleh hebat tak tengok. Saya tak tengok. Pejam mata. Bohong tuan-tuan ni. Tengok sampai kadang-kadang tu saya jumpa seorang tua tuan-tuan di area Tapah tuan-tuan. Dia tengok Cina Amoy tu pakai skirt sampai minum ayak tu pi sedut apa sudu. Orang sudut straw, dia sudut sudu sebab tengok tu perempuan tu. Lawa tu. Tu orang tua tu lah. Tu terus bini depan tu. Kalau bini tak tahu nak kata. Bini duduk depan tu. Dia boleh sedut ayak guna apa? Sudu. Dia tanya lah abang kat bini dia apa? Awak ayak tak nak Lah. Dia tengok benda. Dia tengok Tina tu. Yang bini tu duk main handphone. Bini tak tengok. Dia duk tengok orang lain lah. Wah. Ambil tiap air tu minum ayak tak nak. Tanya bini dia. Awak abang minum ayak tak nak? Ayak habis ya? Tengoklah abang minum macam mana ayak tak nak. Abang sedut sudu. Dia kata. Allah. Habis tahap macam tu. Memang orang lelaki ni suka tengok benda cantik. Betul tak? Tak berani hangguk rambut ayah. Betul? Tuan-tuan suka tengok benda cantik Kalau nenek kebayan lalu tengok. Nenek kebayan. Tak tengok.
Kalau orang cantik lu tengok tak? Tengok. Sebab orang lelaki dia memang suka kecantikan. Sebab tu tuan-tuan, saya pernah sekali lah. Tapi pantai tu dia tak ada dah kot. Saya pun lama tak balik Penang, tak tahulah. Lalu seorang tuan-tuan, dua orang perempuan. Memang perempuan pakai skirt perempuan. Dasarnya begitulah kita tengok. Dalam dia pun nak kata yam kok, kita pun nak kata yam ni kok. Dengan JK masjid pun kita pun nak kata yam kok. Dia pun nak kata yam kok, jalan dua orang gedek-gedek depan kita macam itik gembo-gembo jalan. Saya dah tengok, saya kata, ush, kata lawa saya kata. Dia kata ustaz lawa saya kata kan. Tengok dia habis dia pun order tom yam. Kita pun order tom yam, kita habis je doa pun kita makan lah. Habis makan tuan-tuan, dia pun habis makan. Bila dia habis makan tuan-tuan, dia buat apa? Senawa. Kita orang lelaki senawa je dah. Macam mana? Tuan-tuan senawa je dah. Gitu. Bohong tuan-tuan. Tu jantan tu. Tu kata jantan lah. Kita yang tu yang jantan. Dia pun rupanya jantan haram tunggu. Tapi tak dosa lah, tak dosa. Jantan sama jantan, tak dosa. Rupanya jantan tuan-tuan lelaki. Tapi pakai macam perempuan, pakai skirt kaki macam perempuan. Kita pun tak sangka dia lelaki. Sebab tu nak kahwin tolong tengok dulu. Tok Kadi nak tengok jantan betina ni. Kena tengok. Kena lah kahwin lelaki. Jam. Lo ni kan boleh kira dunia ni dah tunggal langgang. Lo ni duk memperjuangkan hak asasi dan sebagainya, cukup bahaya. Tuan-tuan. Sebab tu kita ni tuan-tuan jangan menyokong LGBT ni. Tuan-tuan ingat tak? Apa Pompei. Apa tu negara Pompei tu kan? Yang mana dia ni mengamalkan hubungan sejenis kan? Pompei ni, rakyat dia. Akhirnya apa jadi pada dia tuan-tuan? Allah turun bala pada dia. Dan antaranya apa tuan? Tu gunung berapi, lava gunung berapi tu pecah dan menyebabkan seluruh penduduk Pompei ni kena lava gunung berapi ni tuan-tuan, mati habis belakang. Pernah dengar Pompei ni? Ada dalam TV duk main tu. Kan depa ni mengamalkan hubungan sejenis. Laki sama laki, perempuan melukar kan? Ni kan? Ni. Sebab tu tuan-tuan, bala ni bukan kena saja pada orang yang buat tu. Maka pada kita juga kena. Sebab tu kita ni tuan-tuan, kena ambil cakna. Kena ambil berat. Kalau tengok anak kita pakai, laki duk pakai baju perempuan, jangan duk bagi. Kadang-kadang mak ayah pun salah juga. Dia duk target dapat anak laki, tiba-tiba dapat anak perempuan. Baju nak buang rugi. Selup juga. Sampai kawan tu besar. Baju lelaki tu pakai. Maka kadang-kadang sifat itu dia bertukar. Dia sepatut perempuan sudah bertukar menjadi lelaki. Sama juga kita duk anggap dapat anak perempuan. Tiba-tiba dapat anak lelaki. Baju nak buang sayang. Selup juga baju tu. Hak perempuan tu. Bila besar dia jadi macam perempuan. Cakap je nak kadang-kadang kan. Abang. Ya itu ke. Hak tu bukan tu. Tu usuk becak kan. Tapi nak kata dia lembut ni menyebabkan benda tu tuan-tuan patut kita ni yang tegur. Kadang-kadang ayah ni juga menyokong itu tuan. Yang kedua tuan-tuan, perhiasan. Kalau orang lelaki ni perhiasan dia apa? Orang lelaki. Kalau tuan-tuan lah, pakai apa selalu? Cincin kan? Cincin tak masalah perempuan, pakai cincin. Kan? Jam dan sebagainya. Macam orang perempuan, macam rantai tak boleh pakai. Kan? Macam gincu. Ni gincu. Tahu gincu? Gincu kalau kita orang lelaki pakai buruk. Misai banyak pakai gincu. Buruk. Warna pink, sak merah, sak hitam. Kan? Lipstick. Lipstick. Gincu lah. Lipstick. Gincu pun sama kan? Lipstick kan? Ada orang pakai apa tu? Lip balm. Lip balm tu tak apa. Dah mulut dah kering pakai lip balm tak apa. Tapi lip balm tu jangan sak warna merah, sak warna hijau tu janganlah. Dia pergi cari warna merah. Tonyoh. Sampai patah lipstick. Tu tak boleh. Maka berpada-pada dalam berhias. Yang ketiga, dalam keadaan fiqh juga, percakapan dan suara. Orang lelaki cakap je nak, kasak kan. Contoh cakap kasak. Kasak je kita lah kan. Orang perempuan cakap lembut. Mana kita ni orang lelaki tak boleh cakap lembut sangat. Macam perempuan. Assalamualaikum. Itu tak boleh. Walaupun berlakon. Berlakon pun tak boleh lah. Dan TV kan ada orang lelaki berlakon jadi perempuan di maknya. Tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Kenapa? Sebab benda tu Allah laknat, Nabi laknat. Dalam Islam larang. Maka tak boleh. Berlakon pun tak boleh. Tapi kita buat juga dah. Kelakunan dia kan. Buat juga. Pakai baju kurung.
Lepas tu macam Mak Cun pakai tu kan, ikat sini. Kan itu pakaian perempuan. Maka tak boleh. Tapi kita buat juga. Sebab apa tuan-tuan? Bila dibuat begitu, maka jadi ikutan orang. Kan? Macam cerita yang saya kata tadi, yang Fulan bin Fulan yang sebut tadi tu. Bila benda tu dah berluasa, maka ramailah pengikut dia. Orang akan ikut dia. Kan? Pergi Mekah, doa depan Mekah, tanah haram kan, pakai telekung. Tuan-tuan boleh bayang tak? Pakai telekung. Masuk pula soh perempuan. Ini bukan biasa-biasa ni. Kita pun tak berani kalau pergi Mekah ni, tetapi Madinah nak buat benda-benda macam kita tak berani no. Tapi dia berani. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila ada ramai ikut dia. Ni tuan, bila tak ambil tindakan, ramai orang ikut, dia berani. No, sampai nak tukar agama tu baru ni orang tanya saya. Dia tukar agama selamat dia ustaz, tak kena hukuman apa? Dia murtad, dia tak kena hukuman. Tapi murtad tu kena juga, ada animan kan? Di Selangor pun ada animan, di Kuala Lumpur pun ada animan, dia takkan terlepas benda tu tuan-tuan. Sebab tu kena berhati-hatilah berkenaan itu. Yang keempat, gaya berjalan dan gerak badan. Gaya berjalan dan gerak badan. Gaya berjalan ni macam mana? Orang lelaki. Orang lelaki jalan macam mana? Jalan straight lah. Tak payah duk lenggok sangat. Ni jalan toik. Tu tak boleh lah. Sebab orang lelaki dasarnya begitu. Kan? Orang perempuan pun tak boleh lenggok sangat, menyebab tarikan kepada orang lelaki nak syahwat dan sebagainya. Maka itu juga tidak dibenarkan. Ini tuan-tuan, hadis riwayat Abu Daud. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW ar-rajulun yalbathu libsatul mar'atin. Rasulullah SAW melaknat lelaki yang berpakaian seperti pemakaian perempuan dan perempuan yang berpakaian seperti pakaian lelaki. Nabi melaknat pakaiannya seperti perempuan. Makna kalau pakai pakaian perempuan pun Nabi laknat, pakai lelaki pakai pakaian perempuan pun Nabi laknat, perempuan berpakaian seperti lelaki pun Nabi laknat. Makna bila tengok dasar itu, pakaian pun laknat dah. Kalau bertukar jantina, tukar kemaluan dan sebagainya, maka itu lagi dosa besar. Dia kena faham gini tuan-tuan. Kepuasan dunia ni sekejap je. Tuan-tuan, kita tukar cucuk botok, kembang sini, kembang sana, hidung kembang, tukar sini, sengit sebelah, naik kuatan, mancung sebelah, telinga ni bagi besar sikit. Macam telinga alien. Kan ada orang kan telinga dia capang. Tahu telinga capang? Tahu telinga capang? Telinga capang macam mana? Jadi gitu. Dia pergi betul kan, bagi besar sikit, kembang ni. Macam apa tu? Piring astro. Ya, senang dapat coverage senang dapat sikit. Kan? Hidung ni duk elok dah. Pergi besar, mancung. Buat operate dan sebagainya. Pipi ni tak kembang, bagi kembang sikit. Ini perkara-perkara yang mana kadang-kadang melawan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, perkara-perkara yang mana kalau kita tengok, alah ustaz tak apa, alah ustaz dia pakai baju lelaki, t-shirt ataupun pakaian memang rasminya orang lelaki pakai, tapi bila kita biarkan perkara tersebut, maka jadi besar. Bila jadi besar tuan-tuan, maka dalam masyarakat orang akan ikut. Terutamanya orang tu yang terkenal. Tuan-tuan, kalau kita orang biasa buat, orang tak ikut sangat. Tapi dia ada follower, ni bahaya. Pengikut. Saya tanya tuan-tuan, kenapa ajaran sesat ni sukses? Ajaran sesat ni kenapa boleh jadi ramai pengikut dia? Sebab dia ada follower, orang ikut dia. Yang orang taksub. Sama juga kalau golongan begini kita biar, dan orang taksub, dia kata tak ada apa pun pakai perempuan, laki jadi perempuan tak ada apa pun, perempuan jadi laki tak ada apa pun, maka ni tak boleh lah. Sebab tu kita kena larang, kita kena marah, kita kena cegah, jangan sokong. Ada orang dia kata tak apalah ustaz, biarlah, bukan anak saya. Jangan. Kenapa kamu nak sokong? Bukan anak saya. Memanglah bukan anak hang. Kalau dia turun bala tu bukan dia seorang kena. Betul tak? Kalau bala Allah turun, kalau dia seorang kena, tak apa, betul tak? Bukan saya marah, tapi saya nak abang kata gini. Bala Allah turun ni, hang semayang ke, hang tak semayang ke, kena lah. Kena ke tak? Contohlah ni, ni apa nama sini? Tempat ni? Rasa Malawati. Contohlah, turun bala Allah, ada orang buat maksiat ni, turun bala Allah. Adakah dia seorang yang kena? Tidak. Turun putus biliung tu. Start daripada depan ni sampai belakang jalan. Dia cari orang yang buat maksiat. Tidak. Dia akan pukul rata.
Mana yang semayang ke, yang buat baik ke, yang beribadah ke, yang buat dosa ke, semua kena. Dah lah kita ni pahala tak pernah banyak. Betul tak? Tak pernah angguk ni, pahala banyak lah. Pahala pun tak pernah banyak. Yang hak wajib pun tak apa nak ganti lagi. Tiba-tiba kena ni sebab tuan-tuan, kita dalam diri kita tuan-tuan, kalau kita ni tak boleh cegah dengan tangan, dengan kuasa kita, cegah paling lemah kata Nabi apa? Dengan hati kita. Selemah-lemah iman. Kita tengok benda tu kita benci. Kita tak suka golongan macam ni. Tengok di Putrajaya. Tengok di Putrajaya. Yang dia buat perakan, ingat? Dulu. Lepas tu tuan-tuan, ribut kan? Tercabut pokok-pokok. Ni orang Putrajaya cerita. Selepas peristiwa itu, esoknya tuan-tuan, ribut. Pokok yang mana akak tercabut. Allah, takut tuan-tuan. Tu Allah baru ingat sikit. Sikit punya hal Allah ingatkan. Kalau kita alpa dan lupa tuan-tuan, naya kita tuan-tuan. Sebab tu jangan. Gitu. Baginda Nabi Muhammad SAW menyebut lagi dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata apa? 2 jenis ahli neraka yang belum pernah aku lihat. Suatu kaum yang mempunyai cemati seperti ekor lembu dan memukul orang yang cemati tersebut. Perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Ni berpakaian tapi telanjang. Ada ke tak? Lah ni. Apa maksud perempuan berpakaian tapi telanjang? Maksudnya apa? Kalau tuan-tuan faham, hadis ni. Dia pakai baju tetapi nampak suk-suk tubuh dia. Tu nama dia transparent. Bukan dia menutup aurat tapi dia membalut aurat. Faham tuan-tuan? Menutup aurat ni macam ni. Ni saya duk cerita mudah. Kalau saya kuliah muslimat, saya mak mudah. Pakai baju macam ni senang nak tunjuk. Menutup aurat dia gini. Ni. Nampak ni? Membalut aurat gini. Ni balut aurat ni. Nampak? Nampak tak tangan ni? Nampak? Sebab tu pakai handsok ni. Handsok tu sebenarnya tak mencukupi kriteria menutup aurat. Kalau tak pakai dalam ni tak apa. Ni pakai panjang pendek, lepas tu pakai handsok. Kan handsok ni nipis. Satu, yang kedua dia ketat, dia ikut anggota badan. Sebab tu suami-suami tolong tegur kalau isteri pakai sedemikian rupa maka tak boleh. Nah itu. Menggoda lelaki atau berjalan dengan lenggok. Ini juga dilanat. Seperti menyebabkan lelaki tergoda kepadanya. Kepala mereka seperti bonggol unta yang sengit. Ini pakai tudung tetapi bonggol naik. Pernah tengok tak? Pakai tudung macam bonggol unta belakang. Pernah tengok tak? Orang pakai tudung. Tak pernah tengok orang sini. Orang sini pakai tudung elok. Oh no. Tak pernah tengok. Tuan-tuan pernah tengok tak? Dia pakai tudung tiba-tiba naik sini. Dia macam lampu tu. Lampu meja kita duduk study tu. Kan lampu meja. Lampu kan meja kan di sini dia besar. Batu tepat ni kan dia putar tekan kan. Kan sama. Dia punya ni nipis tiba-tiba sini timbul. Macam lampu study tu. Itu. Ini yang kata dia tu tak nak. Mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium baungannya. Sedangkan haruman dapat dicium dari jarak sekian dan sekian yang jauh. Hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mana Nabi menyebut antaranya perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang, menggoda lelaki atau berjalan dengan lenggok serta menyebabkan lelaki tergoda padanya. Memanglah perempuan kata kalau jalan lenggok-lenggok ni memanglah orang tergoda. Kalau jalan serik tu taklah kita tengok. Yang orang panggil kadang-kadang janda berhias. Tu tengoklah TV. Tengok TV tak? Tengok TV, tengok. Tak tengok TV? Tuan-tuan duduk dalam gua lah. Kan dalam TV kan banyak bercerita kan. Kadang-kadang janda berhias jalan tengok orang. Gini. Sampai orang minum teh tarik tu berhenti. Lawanya. Itu. Berpakaian tu melenggok-lenggokkan badannya. Kenapa nak lenggok-lenggokkan badan? Tak boleh lah straight. Kenapa nak lenggok badan? Supaya apa? Tarik orang untuk tengok. Dia bunyi gini tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang macam kita duduk dalam rumah kan. Kita duduk dalam rumah. Kita pakai baju biasa-biasa je betul tak? Sungguh saya kata. Bila keluar rumah kenapa kita pakai cantik? Kenapa? Kenapa tuan-tuan? Kenapa? Keluar rumah pakai cantik. Orang perempuan pakai baju merah menyelok. Macam bunga ros tu. Kenapa? Sebab nak orang tengok. Betul tak? Kenapa kau rumah tak pakai? Laki saya akan tengok sangat. Dia pun buta. Tu dia kata laki dia tu. Asal laki dia mata celek, dia kata laki dia mata buta. Sebab apa tuan-tuan? Sebab keluar rumah nak perlihatkan kecantikan kepada orang ramai. Itu tak boleh.
Lenggok-lenggok badan, jalan gedek-gedek macam itik gembor-gembor, tu tak boleh. Kalau isteri kita buat macam tu, kita kena tegur. Masalahnya tak tegur ni, masalahnya tuan-tuan. Itu. Kepala mereka seperti bonggol ni sebut saya tadi, mana kepala dia yang bonggol tu yang pakai tudung, maka timbul itu. Itu. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, sekarang celakalah kaum lelaki tak kala dia menuruti perempuan. Ni celaka kaum lelaki. Kaum lelaki ni suamilah, tak kala dia menuruti kaum perempuan. Maksudnya apa? Takut bini. Takut bini? Tak berani hangguk langsung bersepok. Ni Nabi sebut ni. Sekarang, halakar rijalun. Celakalah kaum lelaki tak kala dia menuruti perempuan. Menuruti macam mana? Maksudnya apa yang perempuan tu cakap dia ikut. Sebab apa? Sebab apa ikut? Sebab apa tuan-tuan ikut? Tak ada alasan ni. Sebab apa tuan-tuan ikut cakap bini tuan? Sayang, tu okey lah. Tu boleh terima. Kenapa ikut? Dia tak takut saya Ustaz. Saya tak takut dia. Tapi dia lagi berani daripada saya. Kenapa kamu takut bini kamu? Saya tak takut dengan dia. Dia tak takut dengan saya kok. Macam mana Ustaz? Macam mana wajah? Saya tak takut dengan dia. Dia lagi tak takut dengan saya. Faham tak? Cengedoh dia jegil tu. Bini dia jegil memang mata terkeluar. Dia takut lah. Contoh lah. Ni banyak ni dalam masyarakat ni. Yang kata takut bini ni banyak. Macam cerita Jamel. Jamel takut bini, Jamel. Dia depan mic tu dia kata, terima kasih pada bini tua saya kerana izinkan saya kahwin seorang lagi. Pada tuan-tuan maklum bahawasanya bini pertama saya tu dia mandul. Berani cakap, berani depan mic tu. Tengok latifah dia kata apa? Agak-agak bulan yang terang sudah gelap malam ni. Kan Nabi kata kan? Saya lahir bulan yang cerah kan? Tiba-tiba latifah datang, tanya Encik Jamel. Kan? Dia tak agak-agak saya dah lahir bulan yang gelap dia dah. Terus bertukar. Yang tadi cerah dah tukar. Takut bini tu. Ya. Sebab tu tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang perempuan jangan sangat kontrol orang lelaki. Sebab orang lelaki ni pemimpin. Tapi betul juga ada orang kata saya bukan takut isteri, tapi saya malas nak bergaduh dengan dia. Tuan-tuan kalau bergaduh dengan isteri tuan-tuan siapa menang? Tuan-tuan kalau bergaduh dengan isteri tuan-tuan, siapa menang? Selalulah. Selama 80 tahun kahwin, 50 tahun ni, bergaduh dengan isteri, siapa menang? Siapa menang? Tak berani sebut. Siapa menang? Siapa menang selalu? Tak ada siapa menang? Masing-masing beralah. Tapi selalunya, bab bercakap ni, kalau nak champion lah, lelaki perempuan, championnya perempuan. Sebab orang perempuan ni mah banyak cakap. Nak kata orang lelaki, dia kurang cakap. Kan dia kurang cakap, betul tak? Orang perempuan dia banyak cakap. Kita tuan-tuan kalau kita buat salah satu perkara, dia akan cakap tak berhenti. Lagi tak puas hati lagi tu cakap. Kalau kita ambil buat benda yang dia buat, dia suka tu, maka dia akan berhenti bercakap. Itu. Sebab tu kalau bini kita boleh tiap, kita duduk diam sudah. So lawan dia. Kalau kita lawan, kita kalah. Tapi kalau lawan lari, kita menang. Lawan lari. Ya, lari tu. Pergi surau. Sakit hebat ikut. Dia lari dah. Seminit dia lari. Kita lari pula. Siapa menang? Kita menang. Kita lari pula tinggal sungguh. Lantaklah orang tua tu tinggal. Puh. Kawan tu mengah. Dia tengok mati gitu lah. Sebab apa tuan-tuan? Kekuatan orang lelaki ni daripada segi fizikal. Tapi orang perempuan ni, kekuatan daripada apa? Segi apa? Mulut dia. Hebat orang perempuan ni. Sebab tu solawat dengan orang perempuan. Solawat. Nabi sendiri, Sayyidina Umar. Kenapa ada Sayyidina Umar? Panglima perang kan? Bini dia boleh tiap, mana diam? Bini dia. Kan datang seorang sahabat nak minta nasihat. Dia tak nak minta nasihat siapa? Minta nasihat pada Sayyidina Umar. Sebab dia panglima perang. Orang takut dengan dia. Cerin. Orang Penang kata cerin. Cerin burung-burung. Dengar Sayyidina Umar takut. Dia tepi minta Sayyidina Umar. Pipi sampai nak jalan tu tengok Sayyidina Umar. Tengok Sayyidina Umar pun duk kena beletiak dengan bini dia. Dia pun tak kata apa. Sengak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sengak. Tak kata apa. Lalu nampaklah sahabat ni dia nak berpatah balik. Sayyidina Umar kata, nak pergi mana? Mainlah nak jumpa aku ramai. Memang aku nak jumpa kamu. Kan? Datang Sayyidina Umar. Kata perempuan sahabat tu datang pada Sayyidina Umar, dia kata aku ni mai ni nak mengadu kat hang pasal bini aku, sebab bini aku kuat beletiak. Tapi aku tengok hang pun sama. Kita serupa kan. Hadirmu untuk mengubat luka sama dia kata. Tu saya tambah tu saya tambah. Riwayat tak ada. Dia kata sama ya. Sayyidina Umar yang hebat pun kena beletiak dia kata. Apa Sayyidina Umar kata? Apa Sayyidina Umar kata? Cantik Sayyidina Umar kata apa? Takkan sebab leteran yang sekejap aku nak ambil hati. Betul tak?
Bini tuan-tuan berletih ni, lama. Ada 3 jam. Tak berhenti. Ada tak? Tak sampai. Paling lama berapa minit? 15 minit. Tu pun lama tu. 10 minit lah. Sebab apa 10 minit Ustaz? Letih. Sekejap lagi dia cari ayak. Mana ayak? Nak minum ayak. Habis kuat dia sambung lagi 5 minit. Habis kuat lah. Kadang-kadang tak sambung dah. Kalau kita tak perli-perli dah, dia tak sambung lah. Tapi kita orang lelaki ni kadang-kadang suka perli. Sambung lagi ya. Sedap pula ya beletiak malam ni. Sedap. Sambung ni. Kawan sambung besok. Ini masalah. Tak. Sebab tu orang lelaki ni kena banyak sabar. Sebab tu tuan-tuan, yang dapat kahwin ramai ni kira betul. Sebab sabar dia memang level yang tinggi. Ada sini kahwin lebih dari 3? 2? Lebih dari 1 dah. Tuan-tuan tak habis sabar. Sebab yang nak kahwin ramai dia kena banyak sabar. Betul tak tuan-tuan? Dia banyak sabar. Kalau tak sabar tuan-tuan, tak boleh kahwin 2, tak boleh kahwin 3. Tak boleh. Sebab apa tuan-tuan? Orang perempuan ni memang kena banyak sabar kita ni. Kan? Kena banyak sabar, kena banyak pandai bohong. Itulah. Kalau tuan-tuan nak tambah dosa, kahwin lebih ramai sikit. Sebab tuan-tuan mesti tiap hari bohong bini tuan-tuan. Betul tak? Bini tanya kenapa balik lambat? Pergi rumah bini muda. Tak. Tapi rumah bini muda. Pergi kedai leman tadi. Makan teh tarik. Minum teh tarik. Tu bohong lah. Sebab kalau bini dengar pergi rumah bini muda, mampuih kita tuan-tuan. Sebab tu tak seronok kau kahwin ramai ni. No? Sebab apa tuan-tuan? Sebab menyebab kita ni lebih takut pada bini kita. Ya, sebab tu tuan-tuan, celakalah kau lelaki tak kalau dia menuruti perempuan. Mana turut pun benda yang patut lah. Benda yang tak patut tak payah. Benda yang patut-patut lah. Contohnya, isteri kita suruh kita pergi kedai. Kalau benda tu patut, kita pergi lah. Oh, salah nak pergi kedai no? Bini kita, abang, tolong sapu sampah boleh tak? Sapu lah, apa masalah. Suruh tolong sidai baju. Jatuh ke martabat seorang lelaki, sidai baju. Pakai berkemban lah, sidai baju. Hak tu mengarut. Hak tu mengarut, dia pun pakai, ikut macam bini dia buat. Pakai kemban, bubuh rambut apa. Kentolok, gedek-gedek sampai atas. Kawan dia lalu naik motor. Berhenti yo. Haji Leman ni. Hak tu tak boleh lah. Mendatangkan fitnah. Mana pakai lelok, pakai baju Melayu ni, sidai baju, tak ada masalah. Orang berhenti. Haji Leman, takut bini ya? Tolong bini, bukan takut bini. Jangan jadi macam ahli mesyuarat tingkap. Naik mesyuarat tingkap, kena tarik telinga. Tingkap, cakap pandai. Bini mat, kena tuan. Itu. Makna buat pun ada atas dasar dan keperluan. Bukan kita takut bini lah. Mana ada dasar dan keperluan. Ni tuan-tuan, dia bercampur. Dalam bab ni dia bercampur. Perempuan yang menyerupai lelaki dan sebaliknya dia bercampur. Macam mana ada hadis berkenaan dengan lelaki takut perempuan ni pun saya pun tak tahu macam mana hadis duduk sini. Tapi tak apa, ada cerita dalam ni, kita pun cerita sikit lah. Tak ada masalah. Sebab ramai lelaki, perempuan ada kan? Tak apa. Jadi tuan-tuan, sekadar itu saja untuk kuliah pada malam ni. Dah masuk waktu isyak. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapatlah kita amal. Kesimpulan yang tajuk pada malam ni, yang pertama, kita jangan menyokong LGBT. Satu. Ni seruan saya lah. Ni bukan saya seru lah. Ni Nabi seru. Allah beritahu dah. Tak boleh. Yang kedua tuan-tuan, kalau di kalangan kita, di kalangan anak-anak kita, ada yang kehendaknya seperti perempuan, dia lelaki nak ke perempuan, ataupun perempuan nak ke lelaki, tolong bimbing dia. Bimbing macam mana Ustaz? Nasihat dia. Bagi tahu pada dia bahawasanya fitrah kamu seorang lelaki, maka jadilah lelaki. Fitrah kamu seorang perempuan, jadilah perempuan. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, kalau kita tak boleh ubah dengan tangan, dengan kuasa kita, selemah-lemah iman kata Nabi dengan apa? Hati kita membenci perkara tersebut. Boleh faham tak? Tapi maknya ni tak ada sangat dah no? Ada ke? Tak ada dah. Kat Penang pun saya tengok tak ada dah. Mereka pun dah up to date dah sekarang ni. Tak up to date macam mana tak tahu kan? Jadi tak tahulah no? Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada golongan-golongan ini. Mudah-mudahan insya-Allah no. Jadi tuan-tuan, cukup sekarang tu. Insya-Allah kita jumpa lagi pada bila tuan-tuan? Lepas raya no. Dengan tajuk dosa besar yang ke-29. Ni cantik ni. Lelaki yang mengahwini perempuan yang ditalak 3. Comel tajuk ni. Tahu talak 3? Cina buta. Tahu Cina buta? Tak tahu. Bukan Cina tu buta. Cina buta ni dia talak 3 bini dia. Lepas tu dia nak kahwin tak boleh. Dia buat macam mana? Dia upah kawan dia kahwin dengan janda dia. Lepas berjimak cerai, dia pun kahwin dengan janda dia. Itu nama Cina buta. Benda ni tuan-tuan sudah termaktub dalam dosa-dosa besar yang mana mengatur bekas isterinya berkahwin. Boleh tak boleh? Maka insya-Allah lepas raya ni saya akan bahas berkenaan tajuk ni. Tapi selai you know.
Selai ya? Oh, selai ni kena bawa nota lebih daripada ni nak terang. InsyaAllah. Dia tahu cukup sekadar itulah. Nah, ada soalan ke berkenaan dengan apa LGBT ke, berkenaan dengan perempuan punya lelaki ke? Ada? Nak tanya soalan? Ada? Sini tak ada pun, no? Ada di perumahan ni ada yang tomboy ke apa ada? Tak ada, no? Bagus ya, no? Lah ada tu tuan-tuan tolong nasihat lah. Jangan duk peli-peli tak, jangan duk piwit. Jangan. Kawan tu lalu duk piwit. Jangan tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang panggil teruk ke? Kan? Jangan begitu. Mana ambil pendekatan nasihat, kalau tak dengar juga maka buatlah pendekatan lain pula. Mana banyak pendekatan yang boleh dibuat insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita jumpa lagi. Minta maaf banyak-banyak jika ada tersilap dan terkasar bahasa, terlebih bicara, saya minta maaf banyak-banyak. Insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi lah. InsyaAllah lah. Ya. Mudah-mudahan PKP tak ada kan. Mudah-mudahan lah. Kes pun tak turun-turun. Selangor nombor apa ni? Nombor 2, nombor 1 hari ni. Hari ni kes masih 1000 lagi. Kita minta begitulah, mudah-mudahan Allah hindarkan kita daripada COVID ni. COVID ni takut tuan-tuan. Jangan ambil mudah lah. Jaga SOP. Ni tarawih dia jaga SOP. You know. Ni, di Kuala Lumpur ni, sembahyang tarawih, dia ikut kapasiti ke macam mana? Kapasiti? Ke ikutlah ruang ni, ruang kapasiti dan ruang utama. Ruang utama aja, luar tak boleh. Boleh juga ruang. Boleh luar. Boleh alhamdulillah lah. Maknanya kalau main lambat pun boleh sembahyang kat luar, okeylah. Saya ingat ke boleh dalam ruang utama ya. Ruang utama mana yang main lambat tak boleh kan, no? Sial no. Tahun ni mesti ramai tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Jangan risau tuan-tuan. Dia akan main tunggu awal. Ya. Dia berebut dengan tuan-tuan. Tuan-tuan pun kena main awal. Selalu main surau awal, kena main awal lagi lepas ni. Dia pun hak tak main selalu, hak tak pernah main pun akan main awal. Sebab tahun ni, tahun yang mana dibenarkan kan. Dia berebut sikit lah. Tak apalah no, insyaAllah. Di tuan-tuan, kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.